Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Cikgu tadi melihat-lihat poster yang telah ditampal oleh kawan cikgu, iaitu Cikgu Haris. Jadi sementara menunggu pelajar-pelajar 3 angsana datang mengunjungi pameran ataupun melihat poster-poster ini, cikgu tinjau-tinjaulah dahulu. Dan sebelum cikgu lupa, apa khabar semuanya? Diharapkan semuanya sihat-sihat dan bersedia untuk nanti kembali ke sekolah belajar secara bersemuka dengan cikgu. Okey. Namun hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita pada halaman 24. Buku teks muka surat 24 dan juga jangan lupa buku aktiviti pada muka surat 27 dan 28. Diharapkan anak-anak bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kalau semua sudah bersedia, jom kita belajar di hadapan poster Cikgu Haris ini. Jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina dan menulis ayat berdasarkan gambar. Kita lihat apa yang tercatat pada muka surat 24. Pada muka surat 24, tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah makanan sumber tenaga. Jom kita baca sama-sama. Cikgu Haris menampalkan foto-foto makanan sumber tenaga daripada jenis karbohidrat, protein dan lemak di 3 stesen. Secara berkumpulan, murid-murid tahun 3 angsana mencatat maklumat dari setiap stesen. Baik, sekarang kita akan lihat dari stesen ke stesen. Stesen yang pertama, protein. Kepentingan protein. Membina otot dan tisu, menjaga tulang, membakar lebih banyak kalori. Jenis-jenis makanan yang terdapat pada stesen 1, kamu boleh lihat di bahagian bawah buku teks tu ya. Dinyatakan susu, daging lembu dan keju ialah makanan jenis protein. Kita lihat pula stesen yang kedua. Kepentingan karbohidrat. Membekalkan tenaga untuk melakukan aktiviti harian seperti bernafas, berjalan dan berlari. Kemudian kita lihat di dalam buku bahagian bawah juga apakah yang tercatat untuk stesen 2. Yang pertama, diberikan contoh makanan yang mengandungi karbohidrat. Ayat yang diberikan ialah nasi ialah apa? Baru kita sebut tadi. Sumber karbohidrat. Baik. Nombor 2, kepentingan karbohidrat ialah, cuba kita lihat jawapan ataupun penerangan yang diberikan di bahagian atas, ya. Okey. Dinyatakan bahawa karbohidrat boleh membekalkan tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Cukup, tak perlulah kita tuliskan berjalan, berlari dan sebagainya. Kita terus kepada stesen yang ketiga. Stesen ketiga adalah lemak. Kepentingan lemak merupakan sumber pertumbuhan sel dan membantu penyerapan vitamin. Itu kepentingan lemak. Dan kita lihat pula apakah makanan-makanan yang termasuk dalam kategori membekalkan lemak kepada kita. Kalau melihat pada gambar yang ada di belakang cikgu, kita akan dapat lihat di situ ada mentega, kita ada susu, ada minyak masak. Jadi untuk nombor 1 boleh kita nyatakan bahawa mentega, minyak masak dan juga susu ialah sumber lemak. Untuk nombor 2 tadi kita boleh nyatakan bahawa lemak merupakan sumber pembentukan sel baru. Nombor 3 kita nyatakan maksud selepasnya. Lemak juga membantu penyerapan vitamin. Daripada benda-benda yang kita makan yang ada vitamin,
dia bantu kita untuk menguraikan atau mencernakan vitamin itu untuk kegunaan badan kita. Boleh ya? Baik. Seterusnya kita lihat pula buku aktiviti pada muka surat 27. Pada muka surat 27, kita diminta untuk membina ayat di mana beberapa gambar dan juga keterangan diberikan. Okey, kita baca dahulu sepintas lalu. Atlet lari pecut 100 meter. Kita terus ke bahagian bawah. Yang lain-lain tu kamu baca nah. Cikgu nak ringkaskan sahaja. Kita lihat apakah yang jawapan diberikan. Imran juga perlu di sebelahnya diletakkan amalan pemakanan seimbang. Jadi kita nak katakan apa? Imran juga perlu makan apa? Ya, tambahkan. Kita lihat yang seterusnya. Setiap hari Imran perlu minum berapa gelas air? Cuba kamu campurkan jumlah gelas air yang berada di sebelah kiri. Cikgu dah bulatkan tu. Campurkan. Berapa-berapa semua kita dapat jawapan dia. Berapa gelas air sehari? Tambah perkataan sehari di belakang. Baik, seterusnya. Imran juga perlu, tambah sikit perkataan perlu. Dan gambar dia apa tu? Berjogging, berlari, berjalan. Dan kesemuanya sekali itu, selalunya istilah yang kita gunakan adalah bersenam. Ya, cikgu bagi jawapan yang ni, bersenam ya. Okey, jelas. Baik, seterusnya. Imran juga perlu mendapat rehat. Dia dah rehat sambil santai-santai, baca buku ya. Rehat yang apa? Tambah satu perkataan. Cikgu tak nak bagilah ni, kamu cari sendiri ya. Baik. Dan akhir sekali digunakan penanda wacana. Selain itu, Imran buat apa tu? Tidur apa? Tidur lewat. Tidur awal. Tidur yang mencukupi. Nah, pilih mana-mana jawapan yang kamu fikirkan sesuai. Selesai. Cikgu bincang-bincang tentang buku aktiviti di muka surat 27. Sekarang kita lihat pula buku aktiviti di muka surat 28. Pada muka surat 28, arahannya adalah lengkapkan ayat-ayat yang diberikan berdasarkan gambar. Okey, petikan awal tu cikgu tak nak baca, kamu baca sendiri ya nah. Okey, kita terus kepada bagaimana nak mencari jawapannya. Bahan-bahan untuk membuat telur dadar ialah 2 biji telur. Kemudian diletakkan gambar. Ada berapa jumlah tu? Gambar apa? Kalau kita makan dia pedas tu. Letakkan 2 biji apa? Dan selepas itu diletakkan pula satu gambar lagi yang apabila kita kupas air mata kita boleh mengalir. Okey. Letaklah penjodoh bilangan yang sesuai untuk bola tadilah. Sebiji ke, sepotong ke, ya. Okey, seterusnya tambah lagi. Dan gambar apa tu? Ya, 2 biji buah itulah sayuran ya, sayuran. Okey. Ayat seterusnya. Pecahkan 2 biji, tu sumber dari ayam ya. Pecahkan 2 biji sumber daripada ayam tu, ada gambar tu. Kemudian kita teruskan lagi. Masukkan, tadi kita dah tulis jawapannya, yang kedua tadi. Yang telah dipotong dan itu pun telah kita tulis jawapannya tadi. Yang telah dihiris nipis. Kemudian tambahkan secubit garam. Kita menggunakan penjodoh bilangan banyak sekarang ni. Secubit garam dalam ramuan ini. Pukul bahan-bahan tersebut. Pukul ini maknanya kita godak dia atau kita kacau dia supaya kesemua bahan-bahan ini sebati. Seterusnya panaskan
Botol apa tu? Selalunya nak menggoreng kita memerlukan dia. Di dalam bekas masakan, apabila minyak telah panas, masukkan ramuan tadi, kemudian kecilkan api dan tunggu sehingga masak dan siap untuk dihidangkan. Dah macam rancangan memasak pula Okey, cikgu harap dengan panduan-panduan dan sedikit penerangan yang cikgu berikan tadi dapat kamu fahami dengan jelas. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.